Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih kerana memilih untuk menonton Panorama kali ini. Minggu ini Panorama membawa kisah nasi kandar. Sajian yang semakin popular ini sebenarnya mempunyai sejarah silam dengan masyarakat India Muslim di negara ini. Kita ikuti kupasannya bersama Gina Razak di Pulau Mutiara. Saksikan. Bangga, mana gorengnya? Gorengnya nasi kandar ke? Nasi kandar ada? Nasi biryani ada nasi kandar. Bangga. Nasi kandar. Bangga. Nasi kandar. Bangga, gorengnya. Nasi kandar ada? Gorengnya nasi kandar ke? Nasi kandar ada? Nasi biryani ada? Nasi kandar adalah di antara makanan paling terkenal di Malaysia. Tidak hairanlah jika fenomena penjualan nasi kandar tumbuh bagaikan cendawan dan mudah didapati hampir di setiap negeri. Tetapi tahukah anda sejarah di sebalik nama nasi kandar? Kru Panorama mengupas kembali sejarah di sebalik sajian enak yang bermula dari Pulau Pinang sejak tahun 1900 ini. Pertembungan adat dan budaya yang berlaku selepas kedatangan kaum India Muslim ke Tanah Melayu khususnya Pulau Pinang turut seiring membawa kepada pengenalan kepada sajian dan resepi nasi kandar yang berasal dari negara India bersama dengan rempah ratus aslinya. Masyarakat India Muslim di Pulau Pinang bermula sejak penguasaan Francis Light masa 1786 dan memainkan peranan penting dalam aspek pembangunan ekonomi, sosial, politik, kebanyakan dan sejarah berkemampuan bandar Georgetown Pulau Pinang. Kebanyakan kaum India Muslim yang berhijrah ke Tanah Melayu pada masa dahulu bermula dengan penyebaran agama Islam. Komuniti ini menjadi semakin besar apabila sebahagian dari mereka mula menjalankan aktiviti perdagangan. Perniagaan yang didominasikan oleh masyarakat kaum India Muslim, terutamanya pengurupan wang, masih terus diwarisi oleh generasi baru India Muslim sehingga kini. Menurut fakta, kaum India Muslim dikatakan amat bijak dengan pengiraan. Suasana jual beli perniagaan oleh kaum India Muslim masih lagi dapat dilihat sehingga kini di sekitar Jalan Masjid Kapitan Keling di Pulau Pinang. Kandar bermaksud pikul atau tangguk. Dahulunya penjual nasi kandar akan mengandar periuk nasi dan lauk dengan menggunakan kayu yang menggantung 2 bakul berisi nasi dan pilihan kari berlauk. Nasi kandar, nasi betul lagi. Seawal pagi, penjual akan mula memasak di rumah dan kemudian keluar membawa kandar ke tempat-tempat seperti masjid dan pelabuhan untuk menjual nasi kandar. Tidak hairanlah jika orang Pulau Pinang makan nasi kandar pada awal pagi kerana ia bagaikan amalan tradisi turun-temurun selepas menunaikan solat subuh atau baru memulakan kerja di pelabuhan. Penjual dikerumuni pelanggan yang kebiasaannya akan makan di tempat jualan tanpa membawa pulang. Penjual hanya beroperasi seorang diri melayan pelanggan tanpa pembantu. Pak tanggung. Satu bakul ada nasi, lagi satu bakul ada itu kari-kari dan ada kerusi-kerusi bangku kecil ya. Yang pun ada side lah. So sana mereka taruh, jual lah sana. Dia ada satu-satu destinasi lah macam masjid, habis itu banyakkan dia ada di Welki lah, Welki. Mana mereka pekerja-pekerja di kapal lah, tongkang-tongkang. So lunch time mereka keluar lah. Pemerintah tempatan dan British ketika itu juga turut suka menjamu sajian nasi kandar ini. Resepi yang dibawa dari India turut digemari golongan bangsawan. Jualan nasi kandar bergantung kepada seseorang penjual kerana tidak semua penjual mempunyai hidangan lauk dan rasa yang sama. Keutamaan menu adalah nasi, lauk seperti ikan pari atau ikan goreng dan sayur bendi.
Ini adalah sajian nasi kandar paling mudah dan enak untuk memenuhi cita rasa masyarakat setempat ketika itu. Kini pastinya kepelbagaian lauk sudah mula berubah. Orang surat makan, surat balik ya. Ada cakap ada tempat lain clear, masuk lain clear, masuk lain clear. Restoran nasi kandar Line Clear antara yang terkenal di Pulau Pinang. Perniagaan ini telah beroperasi selama puluhan tahun. Mengikut evolusi nasi kandar, pemiliknya agak peket mempelbagaikan menu bagi mengikut cita rasa masa kini. Nama kandar yang diberi. Ini kuah ikan. Kuah ikan. Ikan yang special. Ini sotong Argentina. Sotong Argentina? Argentina sebab dia besar. Ini udang yang rimau lah. Udang rimau, ini ketang goreng. Ini ayam roast yang kita punya itu apa? Signature dish. Signature dish yang ni lah. Line Clear. Ada unique taste. Bila campur semua gravy, dia akan become a unique taste. Fish curry, Our special gravy. Most expensive gravy lah. Sotong dari Argentina. From Argentina. Telur? Telur ikan biasa lah. Telur ikan tuna. Telur sotong dah. Telur sotong ya. Ni paling favourite lah. Paling favorite. Ni kuah Wah, paling power. Mari kita cuba. Sekarang ada banyak desa lah macam ayam pun ada macam ayam 65, ayam kicap, ayam goreng, ayam masan merah, ayam madu. So ikan pun ada ikan goreng, ikan kari, habis itu kepala ikan, sotong, udang, telur sotong, banyak variety lah. Line Clear ni kari dia tak boleh lawan dengan mana-mana kedai. Cubalah abang makan dekat mana-mana kedai pun abang beza tengok kari dia dengan kari kat sini. Tak sama. Perniagaan nasi kandar Line Clear adalah di antara yang terkenal di Pulau Pinang. Secara nyata, sajian nasi kandar memainkan peranan penting dalam sejarah masakan Pulau Pinang. Evolusi perubahan perniagaan nasi kandar dapat dilihat dengan jelas seiring dengan perubahan masa kini. Walaupun berabad telah berlalu, sehingga kini sajian nasi kandar masih tetap menjadi pilihan sajian masakan orang ramai. Perubahan dari segi suasana perniagaan, cara masakan, rempah ratus yang digunakan sehinggalah ke menu telah banyak memberi perubahan untuk memenuhi cita rasa masa kini. Nasi cukup kan mereka? Cukup. Cara cukup boleh lagi ambil sikit. Resepi-resepi asli yang dipelbagaikan juga antara kreativiti perubahan nasi kandar moden yang boleh didapati di mana-mana restoran nasi kandar di Malaysia. Keselesaan pelanggan juga turut diutamakan. Selain dari restoran Line Clear, restoran nasi kandar Berato juga turut menjadi pilihan pelanggan sekitar Pulau Pinang. Restoran yang hanya mula membuka kedai untuk berniaga setiap hari pada pukul 10 malam ini menjadi tarikan pelancong kerana suasana makan lewat malamnya yang meriah dengan ramai pelanggan yang sanggup menunggu restoran dibuka. Perniagaan yang diwarisi sejak turun-temurun ini mempunyai keistimewaannya, menu nasi kandar yang tersendiri. Ia turut menjadi pilihan restoran kegemaran Perdana Menteri Datuk Seri Najib sekeluarga. Nasi kandar Berato mendapat nama dari barisan panjang pelanggan yang beratur hampir setiap malam dengan penuh kesabaran semata-mata untuk menikmati nasi kandar asli. Hampir setiap malam suasananya adalah sama seperti ini. Mari kita singkap rahsia di sebalik nasi kandar Berato. Kami pun dah third generation. Jadi tukang masak memang selalu tukar je lah, ikut trend lah macam mana kan. Staff kan, kebanyakan staff aja. Jadi resepi ni memang resepi family jadi kami maintain. Sejak berapa lama ya? Oh, ini sejak 43. Dekat-dekat dengan World War II lah.
Masa tutup buka dulu. Masa tutup buka tu simple je lah. Dia carry. Dia carry. Lepas tu dia orang pakai kandar kan. Dia orang carry. Slowly kami develop lah. Lepas tu father take over. Sekarang father dah jaga lagi lah. I tolong dia. Hidangan yang pelbagai di restoran ini terdiri daripada lebih 30 masakan seperti ayam goreng, kari limpa, daging lembu, telur ikan, telur sotong dan udang galah. Hidangan sayur pada kebiasaannya adalah terung, bendi dan peria. Sebaik-baik adunan lauk pauk nasi kandar, kuah mesti dicampur di antara kari ikan, daging dan sotong. Rempah ratus dan resepi yang digunakan di restoran ini adalah diwarisi dari nenek moyang pemilik. Lepas merasa semua kari-kari di restoran Nasi Kandar Beratur ni, pilihan saya dan kegemaran saya ialah kari udang ni memang sedap dan pedas sikit. Udang dengan daging. Daging. Tidak hairanlah Nasi Kandar Beratur mendapat sambutan setiap malam. Kesanggupan pelanggan beratur panjang didorong keenakan karinya yang klasik dan asli. Walaupun bertukar-tukar masak sehingga 3 generasi, ia tetap mengekalkan ciri-ciri nasi kandar sebenar. Nasi kandar. Nasi, bumbu, daging, kacang. Ya, wangan. Wangan. Kewujudan sajian nasi kandar pasti berkekalan. Inilah kisah nasi kandar.